Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers and fans Chef Taco dan kepada penonton-penonton yang sedang tengok rakaman ni. Bagi sangat-sangat hargai kerana tanpa support, tanpa sokongan daripada anda, tiadalah Chef Taco pada ketika ini. Terima kasih. Okey, kembali lagi kita di dalam slot sesi interview top agent. Ni top 3 tau. Top 3 ejen wilayah selatan. Tahniah Tuan Idris. Terima kasih. Okey, Tuan Idris. Balkis pun tak nak cerita lebih lanjut siapa Tuan Idris ni, macam mana boleh dapat sales sampai top 3 ejen. Dia kena sendiri yang cerita. Okey. So, soalan pertama yang Balkis nak tanya kepada Tuan Idris. Boleh tak perkenalkan diri Tuan Idris dan cerita sedikit tentang diri Tuan Idris lah. Dan di manakah cawangan Tuan Idris berniaga? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Mak Idris bin Jais. Berasal daripada Batu Pahat. Berumur 24 tahun. Dan lokasi cawangan saya berada di Parit Raja. Berhadapan dengan Warung City dan lagi satu di Taman University Parit Raja juga. Tapi di dalam KKTM. Masa ni yang beroperasi cuma di satu cawangan sajalah. Yang lagi satu cawangan tu sebab polis tengah cuti kan. Jadi kita open satu-satu saja. Okey, wow, dengar tak? Umur masih muda lagi, umur 24 tahun. So, boleh tanyalah kan, single ke tidak? Single lagi. Okey, gurau. Itu bukan main topik dia. Tapi itulah dia, penangan hebat orang muda ya. Umur baru 24, jadi top 3 ejen wilayah selatan. Jangan main-main dengan orang muda. Orang muda pun ada bisa dia. Betul ke betul, Idris? Ya, betul tu. Okay. So, move to the next question. Soalan yang seterusnya. Nak tanyalah kepada Tuan Idris ni. Sebelum ni bekerja ke ataupun memang berniaga? Macam mana? Boleh share tak? Sebelum ni saya bekerja di kilang welding. Lepas tu, tapi sebelum saya kenal Chef Taco ni, saya ada cubalah bisnes lain tapi kurang menjadilah. Bisnes apa tu? Boleh share tak? Industri saya apa? Buat untuk kilatkan lampu kereta, sekira cuba nak buat kembangkanlah bisnes tu tapi kurang menjadi. Macam saya pernah buat untuk kilatkan lampu kereta, lepas tu tak menjadi. Lepas tu next project saya buat, saya nak jadi petani, kira saya tanam lada. Tapi pun tak menjadi juga. Dan yang ketiga project baru jumpa Chef Taco lah. Wow, maknanya 3 kali projek lah sebelum jumpa dengan bidang yang sesuai dengan Tuan Idris, jiwa Tuan Idris. Wow. Dan tujuan saya berniaga ni untuk cari pendapatan tetap lah. Wow, menarik. So maknanya pada ketika ini Tuan Idris memang full time lah jadi usahawan. Ya, betul. Wow, hebat. Balkis sangat kagum tau dengan sifat-sifat orang muda yang sanggup tau. Orang kata lebih baik pada waktu muda ni kita perlu merisikokan apa yang kita ada sebab kita masih muda. Jadi kalau kita nak kehilangan pun tak adalah terasa berat sangat. Dan it's a good experience actually. Terima kasih Tuan Idris kerana share. Sebabnya di sini Balkis boleh faham lah karakter Tuan Idris ni macam mana. Okay, nampak tak? Air ni ahli nujum sebenarnya, tak lah. Boleh nampak sebenarnya Tuan Idris ni adalah orang yang tidak mudah berputus asa. Maknanya dan memang ada sifat dan darah jutawan kau, darah usahawan dalam diri ni. Sebabnya apa? Pernah cuba kilatkan lampu kilatkan lampu kereta. Lampu kereta.
Okey, menarik. Kilatkan lampu kereta tak menjadi sangat. And then yang kedua, cuba untuk menjadi petani dengan menanam lada. Tapi pun tak menjadi sangat. Dan Betul. akhirnya barulah jumpa dengan Chef Taco. Akhirnya menjadi sangat-sangat. Kalau tak macam mana? Alhamdulillah. Kalau tak bolehlah jadi top 3 agent kan wilayah selatan. Okay, dahsyat. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni, macam mana boleh kenal dengan perniagaan Chef Taco? Adakah datangnya daripada mimpi? Itu macam mana? Boleh share lah. Dia datangnya ni masa bila saya buat pertanian tu gagal, saya cuba nak carilah, saya cuba cari kat Facebook semua. Lepas tu macam bila fikir-fikir, saya suka buat benda yang jenis perniagaan yang belum ada orang buat lagi. Macam kawasan tu memang belum ada orang buat lah takoyaki. Jadi saya terfikir dengan nak buat takoyaki. Lepas tu kawan saya ada cakap yang dekat ada satu agensi taco ni, dia jual saya taco. Jadi saya cuba rasa memang sedap lah makan, kena dengan tekak orang Malaysia lah, orang kata. Jadi kat situ saya cuba cari kat Facebook brand Chef Taco dan saya cuba untuk jadikan ejen lah. Okay, menarik. Maknanya, okay, nampaklah sebenarnya Tuan Idris ni bukan jenis saya sekap jarang tau. Maknanya dia tengok dulu situasi. Adakah betul dia nak buat bisnes takoyaki ni? Maknanya tengok dekat kawasan Johor masih lagi tak ada ramai sangat ejen chef taco. Jadi dia pun mengambil peluang. Sebelum dia nak jadi pun, dia rasa dulu takoyaki daripada chef taco. Kena dan rasa dia jatuh cinta dengan rasa takoyaki daripada chef taco ni. Barulah ambil langkah seterusnya. Menarik sangat-sangat. Okay, good one. Okay, yang keempat. Ni yang seronok ni. Itu cara dia kenal dengan Chef Taco. Dan bagi nak tanya, kenapa memilih berniaga takoyaki daripada Chef Taco? Okay, tadi dah terangkan sikit. Mungkin lebih detailkan sedikit. Kenapa pilih berniaga takoyaki? Sedangkan yelah walaupun benda tu masih lagi tak ada, tapi kan ada benda lain lagi yang tak ada. Kenapa pilih niaga takoyaki daripada Chef Taco lagi pula tu, bukan daripada jenama lain? Okay, dia sebabnya saya berminat sebab sebab tak ada orang buat lagi. Jadi saya memang suka buat benda yang tak ada orang buat lagi. Dan yang kedua, sebab ianya semua orang boleh makan. Kiranya daripada orang kecil, daripada budak sehinggalah ke besar, sehingga ke orang tua pun minat dengan takoyaki. Jadi kat situ kita akan boleh dapat banyak customer lah kat situ. Okay, menarik. Maknanya di sini dah buat lah kaji selidik, betul tak? Maknanya bukan main terus okay lah nak berniaga takoyaki, tengok ejen lain semua sale memberangsangkan, lagi semua up je ni. Tak ada. Maknanya kena selidik terlebih dahulu. Okay, good one. Okay, dah ada point di situ. Nampak Tuan Idris ni sebenarnya orang yang educated. Cewa. Okay, yang kelima. Soalan yang kelima ni agak sentimental sikit lah. Which is bagi Balqis sebenarnya dalam perniagaan ni bukan yang cerita tentang seronok-seronok je. Ada cerita yang mungkin sebenarnya pahit, tapi itulah pengajaran yang paling besar bagi Tuan Idris. So boleh tak share dengan Balqis, share dengan followers and Chef Taco ni, apa cabaran ataupun dugaan ataupun ujian yang dilalui Tuan Idris sebelum ataupun selepas menjalankan perniagaan takoyaki daripada Chef Taco ni? Dugaan yang saya hadapi masa-masa buka tu adalah dugaan yang kekurangan pekerja lah, apalah. Lepas tu dugaannya apa lagi Macam seronok sangat je berniaga takoyaki ni, macam tak ada dugaan je. Macam wah, okay, I dah biasa dah benda-benda ni. Dugaan biasanya macam kalau musim hujan tu kanopi patah, itu memang dugaan paling berat lah bagi saya. Lepas tu dugaan yang kedua paling berat masa PKP lah. Jadi kita kat situ pendapatan tetap kita terganggu kan. Jadi kita terpaksa buat COD semua. Situ dugaan berat lah sebab nak cari COD. Kita yang masak, kita yang COD semua. Jadi situ dugaan saya yang paling berat lah saya rasa.
Itu dugaan paling berat Hmm. Maknanya itu memang rencah lah dalam kehidupan. Lagi yang berniaga secara jalanan. Maknanya kita ni tak diuji kalau yang berniaga secara jalanan ni lah. Lagi kita pacak kemah kan. Kemah tu Betul. boleh bila-bila masa je terbang kalau angin kuat. Kalau waktu ribut, macam tadi lah patah. Tak tahu kenapa macam mana boleh patah. Tapi itu semua tu, itulah yang membuatkan perjalanan cerita perniagaan takoyaki daripada Tuan Idris ni yang menarik. Okay. Terima kasih Tuan Idris kerana sudi share. Okay, yang keenam ni, boleh tak bagi nak tahu, ada beza tak bekerja dengan berniaga sebelum ni? Sebab sebelum ni kan bekerja, selepas tu kan berniaga. Ada beza tak? Ataupun macam lebih kurang sama je? Kalau lebih kurang sama takkanlah sampai ke tahap ni kan? Mungkin boleh share. Apa perbezaan dia? Dia perbezaannya punca pendapatan lah. Jadi beza dia di situ dulunya kalau macam nak beli apa-apa macam kena berjimat. Jadinya bila berniaga ni keuntungan tu banyak. Jadi kita macam semua benda kita boleh insyaAllah. Kalau macam tu lah. Maknanya you jadi bos sendirilah kan? Maknanya kalau nak ikutkan, kalau kita ni bekerja, biasalah kita bekerja ni ada bos yang yang pantau kita. Tapi kalau you berniaga, you lah bos, you lah pantau diri sendiri. Kalau you malas, you pun tak dapat apa-apa. Itulah risiko kalau jadi bos. Tapi semua benda tu ada manisnya, betul ke betul? Ada pro and cons dia. Ini yang paling seronok sangat dan sebenarnya ramai yang nak tahu dan tertanya-tanya berapa pula purata jualan harian dan bulanan sekarang ni dalam perniagaan takoyaki. Mungkin boleh share, mungkin boleh share secara general lah. Purata tu berapa? Purata dalam satu hari dalam 1,000 hingga 1,200 dan sebulan dalam 27,000 macam tu lah. Okay. Wow. Wow, 1,000 okay. Alright. Maknanya 1,000 lebih lah boleh capai lebih daripada 1,000. Boleh. Wow. Satu hari. Dahsyat. Itu adalah reaction ikhlas daripada Balqis. Tahniah Tuan Idris. Anda sememangnya orang yang hebat. Itu pun hanya buka satu cawangan saja kan? Ya betul. Dan cawangan tu adalah di Johor. Betul ke betul? Betul, di Batu Pahat, Pet Raja. Di Batu Pahat. Yang boleh katakan ialah orang Johor kot. Orang Johor ni dia hebat tau. Makan takoyaki. Kalau tak adalah sales sampai 1,000. 1,000 tu tinggi tau dalam masa satu hari. Kalau tak keberatan boleh tak bagi nak tahu. Open gerai Tuan Idris pada waktu bila dan sampai bila? Waktu buka dalam pukul 11 pagi hingga pukul 7 malam lah. Okey, 11 pagi hingga 7 malam. I see. Maknanya tak buka lah sampai ke larut malam pun? Tak ada. Ni kalau buka sampai 12 ni mau. Lebih tapi yelah biasalah. Bagi faham ada lah kan. Nanti insyaAllah nanti kalau dah besar boleh buat sampai ke 12 malam. Okay. Wow, 1,000 okay. Besar tu. Dalam sebulan boleh capai paling kurang dalam tangan jualan adalah 25,000. Itu paling kurang lah. Boleh hit pun sampai 27,000. Tahniah Tuan Idris. Okay, Tuan Idris. Ni dah hasil tinggi-tinggi ni. Ada tak plan untuk masa akan datang? Plan masa akan datang, saya nak cuba kembangkanlah bisnes takoyaki ni. Saya nak buka cawangan. Mana yang tak ada tempat lagi yang belum ada, saya nak cuba buka lah kat situ untuk kembangkan bisnes saya. Alhamdulillah. Okay, boleh ulang lagi sikit tak tadi? Apa tadi? Sebab line dia agak lari jadi tak dengar pula. Okay. Boleh. Apa plan tu masa akan datang? Plan masa akan datang saya nak cuba kembangkan bisnes takoyaki ni. Saya nak cari
mana yang belum ada, tempat yang belum ada lagi, saya nak buka kedai, buka stall lagi satu lah kat situ. Kiranya saya nak kembangkan bisnes saya lagi untuk akan datang. Wow. Macam luaskan kuasamu, Jo. Dahsyat Tuan Idris. Betul tu. Okay. Good. Good planning. InsyaAllah. Bagi rasa ianya tak jadi mustahil lah untuk Tuan Idris capai. Okay, Tuan Idris. Ni soalan yang terakhir. Ada tak apa-apa nasihat untuk individu di luar sana yang baru nak mula berniaga ataupun sebenarnya dia nak berniaga tapi takut sebab rasa diri dia masih muda lagi. Okay, seram. Okay, kejap. Okay, apa tadi? Mungkin dia masih muda lagi tapi takut nak berniaga sebab rasa diri dia masih muda je, macam dulu ke berniaga lagi lah. Diomok-omokkan dengan jangan berniaga, lebih baik kita bekerja. Sebab bekerja lebih apa orang kata, lebih secure, maknanya lebih terjamin berbanding mereka yang berniaga. Mungkin Tuan Idris boleh share sepatah dua kata. Okay. Kiranya kalau niaga, kalau macam yang di luar sana baru nak cuba di bidang niaga ni, kita kena beranilah, jangan ada istilah boleh ke aku macam ni, boleh ke tak boleh. Jadi itu pada saya benda tu dah jadi adat dalam perniagaan. Kalau tak menjadi, kita kena buat sampai benda tu jadi. Itu saja saran saya untuk yang baru nak mencuba dalam bisnes perniagaan ni lah. Maknanya kena tahanlah daripada kadang-kadang ni bisikan-bisikan ni bukannya datang daripada orang luar tapi datang daripada diri kita sendiri. Betul ke betul? Macam contohnya memperendahkan diri sendiri, macam rasa macam layak ke aku untuk berjaya, macam boleh ke aku buat bisnes ni. Tapi benda-benda tu semua itu hanyalah itu hanyalah sekadar mainan semata-mata. Takut dengan bayang-bayang sendiri lah biasa macam tu. Yes, that word. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Janganlah takut dengan bayang-bayang sendiri. Itu hanyalah bayang. Okay. Wow, perkongsian yang sangat-sangat menarik. Walaupun berdepan dengan agak trouble sikit lah line. Tapi okay je so far. Still suara Tuan Idris masih lagi dengar. Okay, Tuan Idris. Mungkin Tuan Idris nak share something ke dengan followers and fans Chef Taco, khususnya orang Johor yang teringin takoyaki dan mungkin teringin nak jumpa dengan Tuan Idris ni, tapi tak tahu di mana tempat Tuan Idris ni. Mungkin boleh share. Okey, pada warga-warga Johor yang berdekatan dengan Parit Raja, kalau macam nak merasa takoyaki daripada Chef Taco, boleh datang ke kedai saya di Parit Raja. Cawangan saya di Parit Raja bersebelahan dengan Futsal Parit Raja. Landmark dia Futsal Parit Raja. I see. Okay, orang Parit Raja jangan lupa untuk dapatkan takoyaki istimewa daripada Tuan Idris sendiri. Okay, so terima kasih sangat-sangat Tuan Idris. Perkongsian yang sangat menarik. Balkis terasa tercabar sebenarnya. Umur lebih kurang sama lah. Umur sama pun kan. Umur sama tapi lebih berjaya lah. Boleh katakan lebih berjaya. Itu adalah rezeki daripada Allah kepada Tuan Idris. And bagi ucapkan tahniah, teruskan usaha anda. Balkis yakin bila mana kita ada ilmu, bila mana kita teruskan usaha, insya-Allah sales yang daripada puluhan ribu ni boleh jadi ratusan ribu. Boleh, insya-Allah tak jadi masalah. Kalau tengok komitmen daripada Tuan Idris sendiri, terima kasih sangat-sangat. So itu sahaja perkongsian Balkis dan juga Tuan Idris pada hari ini. InsyaAllah kami akan Balkis dan juga tim Chef Taco HQ akan berkongsi lagi beberapa lagi kisah inspirasi ejen-ejen yang lain. Jadi dengan itu, Balkis ucapkan terima kasih ya Tuan Idris. Okey, sama-sama. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalam.